Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyi ummi wa ala alihi sabika fi kulli waqtin wa tamama. Rabbi shalli wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan Muslimat Tuhan Imam Rasul Wajib dan Rasul Masjid sudah berbuat sudah mengikuti muslimah rahmatullah. Pertama-tama sebelum kita mulakan bicara pada malam ini, pertama sekali baiklah kita sama-sama mengikhlaskan hati kita. Wa ma'amin dan yang Muhammad Muhammad kata-kata kuasa kita kecuali benda kamu ibadat kepada dalam keadaan ikhlas dan teman-teman. Yang kedua itu masih belum berniat nikah. Ya sama-sama lah berniat nikah. Ya untuk membezakan di antara duduk adat dan hidup ibadat. Dan malam ini kakak saudara saya berdua ini terima kasih kepada pihak masjid yang mengundangkan untuk hadir di sini. Masya Allah, bahwa nikmat yang cukup besar Allah bagi pada tuan-tuan. Pasti macam kamu kata pintu 67 di Masjidil Haram naik eskalator. Cari kita tengok-tengok eskalator masuk dalam masjid ini. Masya Allah. Nah, sujud itu tenggelam lah. Kalau kami di Mina, dia punya masjid tuan-tuan, kayu nibung di belakang, di bawah lantai. Nak sujud itu hadiah kita hidup itu sendiri. Mari tuan-tuan bersama. Alhamdulillah ya kepada auditor yang kamu katakan. Saya Ustaz Yusri bin Abdul Karim, Ustaz Yusri bin Abdul Karim, Mudir Darul Quran Pelaksana Bukit Bimbing Kuala Selangor, dan juga pengasas kepada Pondok Warga Masjid Kuala Selangor. Dan saya pernah di bawah produksi Jaman Meter, yaitu sebuah syarikat yang mengeluarkan buku agama. Ada lebih pada 10 buah buku saya itu, dan juga merupakan penulis dalam program Bismillah untuk TV dan Al-Hidayah untuk TV 9. Dan bersama dengan sahabat saya, Assalamualaikum. Sahabat saya, saudara dulu, saya pada sejak nanti sejak lagi beliau akan mengenalkan beliau. Beliau adalah merupakan bekas dua kali kumpulan medis yang mungkin adik-adik ini belum takut mungkin sama sebagainya dengan saya pun, tapi aku yang dulu bukan yang sekarang, insyaAllah. Jadi hari ini kita nak bicarakan berkaitan dengan soalan hijrah. Dan saya bawa bersama-sama dengan tuan-tuan bagaimana seorang Islam manusia yang menjadi ikutan dalam masyarakat pada suatu ketika itu, maka bagaimana beliau melakukan penghijrahan dalam kehidupan beliau. Kita akan dengar pengalaman beliau serta insyaAllah. Dan kaum hijrah itu sebenarnya tuan-tuan bukan Nabi hijrah pada satu haram, bukan. Nabi tidak hijrah pada satu haram. Mengikut fakta sejarah, Nabi berhijrah pada malam 27 Safar tahun 14 kenabian. Ada 14 tahun Nabi. Jadi Nabi pada bulan Safar, masa itu belum ada lagi hijrah. belum ada.
takwin hijrah wujud pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Bulan tak ada. Muharram, Safar, Munawwar, tak ada bulan. Tahun tak ada. Maka bila Sayyidina Umar tak suka, hanya bulan Zulhijjah, 3 Zulhijjah tahun ini tak tahu. Maka bermusyawarah dengan sahabat-sahabat Nabi, macam mana kita nak ambil satu tarikh penentuan, nak letak tarikh kelahiran Nabi. Apa kata Nabi sebelum dilantik jadi Nabi tak ada apa-apa, hanya sebagai manusia biasa. Nak ambil sempena dengan kewafatan Nabi, rasa tak manis pula. Maka dibincang-bincang, akhirnya diambil tahun Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Dan ini juga menjadi ukuran tentang Quran, ayat Makki dan ayat Madani, ayat Madinah dan ayat Mekah. Ada setengah kata walaupun turun di Mekah tapi selepas hijrah dia tetap dikira sebagai ayat Makki. Hilang-hilang lama berkaitan dengan tapi ini hijrah. Dan Nabi kemudian berada di Bosra selama 3 hari. Kita sekarang selama 3 hari ini bersama dengan Abu Bakar, iaitu Zaid al-1 Rabiul Awal bersama 16 September. Dan Nabi tiba di Kubah pada hari Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan 23 September. Selama berada selama 4 hari. 4 hari. Kemudian pada 12 Rabiul Awal selepas solat Jumaat, barulah baginda memasuki Yasrib yang kemudian dinamakan Madinah. Itu sejarah. Begitu hari ini timbul sikit isu mengatakan mana ada doa awal tahun, doa akhir tahun. Saya bilang memanglah zaman Nabi tidak kalau nak buat, tak nak buat, suruh sudah tiba. Allah akan doa. Bila nak doa, tak pula. Dan tak pula nak doa. Cuma jangan kita kata ini sudah buat. Dan doa itu dengan bulannya ada. Nanti dia tidak pastikan. Atau hari bagi kita Nabi ada doa. Dan doa ini yang ketiga. Doa yang kita paling. Doa yang datang dari Nabi. Sebab Nabi tahu apa yang Nabi tahu, dan Nabi tahu gaya bangsa Nabi tahu. Satu. Dan doa yang terbaik sekali kita tengok semua perbuatan Nabi itu ada doa. Cuma kita tak mampu nak menghafal doa satu. Yang kedua, doa yang dimungkinkan oleh para ulama sahabat Nabi. Ini dulu makamnya. Yang pertama Nabi. Yang kedua sahabat Nabi. Doa itu tak ada daripada Nabi, tapi sahabat Nabi memberikan doa itu. Yang ketiga, doa para ulama, para mujtahid. Orang dah sampai pada makam, mujtahid itu makam. Dan yang ketiga, doa yang itu sendiri. Doa yang itu. Asalkan kita doa untuk kebaikan, silalah. Doa, jangan doa untuk keburukan sudah. Tidak, kita doa bagi Allah yang aku ialah sebulan bercerai dengan sendiri, lepas bercerai ini dia kahwin dengan aku pula. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Dan doa. Saya berpegang juga benda yang furu-furunya itu doa. Kau sahaja kita berisi-isikan. Ada banyak benda yang perlu kita fokuskan. Hari ini kita tengok masjid tuan-tuan insya. Kita nak diam, mereka pasal Allah. Itu yang asal. Dan kita nak ambil dalam keseluruhan hijrah tuan-tuan sebab pengiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Nabi dah tahu. Nabi dah tahu. Nabi dah tahu yang Nabi akan berhijrah ke satu tempat yang aman pada masa itu bukan Madinah, namanya Yasrib. Bila Nabi tahu waktu Isra dan Mi'raj. Waktu Isra dan Mi'raj.
Bila Nabi sembahyang di situ, dan Nabi dah beritahu sahabat. Dan sahabat yang manusia itu sudah melakukan hijrah. Sayyidina Utsman bin Affan sudah melakukan hijrah ke Afrika, sudah hijrah sikit-sikit hijrah. Cuma belum sampai seruan untuk melakukan penghijrahan ke Madinah. Sehingga sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, bila kita nak hijrah? Nabi kata, sabar. Sabar. Bila sampai masa itu, barulah Nabi melakukan penghijrah. Dan hijrah ini, dalam hadis Nabi kata, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada hanya jihad dan niat. Konsep falsafah hijrah itu masih ada. Kalau kita nak pergi ke Mekah, nak hijrah ke Madinah, tak ada lagi. Yang kita nak bawa lagi tuan-tuan, konsep dan falsafah. Bagaimana kita nak menghijrahkan diri kita supaya suasana yang berbeza dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu usaha tuan-tuan. Begitu usaha. Nabi di pulau, mula-mula Nabi ditawarkan, ya Muhammad, kamu cakap kamu nak apa? Bila kita lihat perkembangan Islam di Mekah, orang kafir Quraisy pun ditawarkan, kamu nak apa ya? Kamu cakap, kamu nak jawatan, cakap jawatan apa kamu nak? Kami boleh lantik kamu sebagai presiden di Mekah. Kamu nak apa? Kamu nak upaya nak harta, akan pokok seluruh harta-harta di Mekah bagi kepada kamu yang Muhammad. Ataupun kamu nak upaya cantik, kamu nak cari upaya macam mana yang Muhammad? Kamu cakap. Nak cari macam jadi profes, nak cari macam jadi kaulah, sila yang Muhammad cakap kamu hebat. Ataupun kalau kamu sakit yang Muhammad, kamu gila yang Muhammad, kami boleh ubat kamu. Sebenarnya tuan-tuan, orang mulai dia seperti jahiliah dia semua akidah. Dia seperti sebab dia tahu manusia ni akan kecundang dengan benar. Ada orang dia kecundang dengan betul. Ada orang dia kecundang dengan perempuan. Ada orang dia kecundang dengan pangkat. Ada orang dia kecundang dengan pelukan. Sebab tu Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Surah ini terletak dalam surah Munafik. Surah Munafik. Kenapa Allah letak ayat ini dalam surah Munafik? Ulama tafsir kata, kerana ramai orang Islam jadi munafik berkali-kali. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman, aku nak bagi tahu kepada kamu, la tulhikum, jangan kamu dilalaikan. Amwal dengan harta kamu. Wa auladukum dan anak bina kamu anzilillah daripada mengingat dia. Ini punca. Orang kafir pun dah boleh ni. Maka kita dah jangan sampai empat perkara ini menjadi halangan bagi kita untuk kita berhijrah kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi sejarah. Dan bagaimana diletih sangat kita ada rehat. Seminggu kita ada rehat. Tak ada rehat. Kau balik daripada Kuantan, terus main musim. Balik besok, rehat sekejap, terus ke Kelantan. Musim awal malam kita bertangan. Dan sebelum kita pergi jauh, nak kaji masing-masing. Di sini, baik warga masing-masing perlu tengok orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal
siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ahdini mahbubatika wa ma'rifatuka 'amalaka. Kami sekali saya merangkapkan ribuan terima kasih kepada majlis, kepada imam, bilal, ahli jawatankuasa dan juga ahli karya masjid ini kerana sudi menjemput saya, bukan untuk menyanyi, bukan untuk hiburan, tapi saya pun tak tahu macam mana saya boleh jadi. InsyaAllah semua terjawab. Memakan Allah, Allah khairul makirin. Kita merancang Allah juga ada rancangan dia, rancangan Allah yang betul. Agaknya inilah rancangan Allah kepada saya. Kalau dulu saya datang 45,000 orang kalau konsert show. Kalau tahu bulan medicine datang satu tempat tu, orang dapat bakat dia tiket lah. Tak kira lah tiket 20, 30, 40 ringgit orang dah beli. Rekod bulan medicine dengan konsert 45,000 orang datang di Sarawak. Berapa ribu kan? 45,000 saya. Ribu ramai. Masya Allah. Tetapi saya kira kita tak lebih kurang dalam 49,000. 49,000. Jadi yang campurkan yang kita tak nampak. Yang campur tak ada. Tapi yang dekat kiri tu 45,000. Semua tak ada kualiti. Ini yang ada depan-depan ini, Masya Allah. Ini yang saya nak cakapkan. Walaupun 45,000 diberi ataupun konsep-konsep yang lain berpuluh-puluh ribu orang datang, itu pun tidak menjamin ataupun dia tidak mendoakan kita. Yang datang itu siapa? Ada juga orang baik, saya tak nafikan. Orang baik yang betul-betul minatkan saya, minatkan kumpulan Medicine. Ada. Tapi kebanyakan yang datang situ adalah orang yang tak sedar diri, orang yang mabuk, orang yang berhayal. Dapatkah orang-orang macam ini doakan kita? Jawapannya tidak. Dia suka nak berhibur saya. Tapi Alhamdulillah, walaupun tak ramai, rasa ramai 45,000 orang, saya pasti orang-orang yang datang masjid ini semua orang baik-baik. Semua orang yang baik, orang yang dah diberi Allah hidayah untuk datang ke masjid untuk menyertai ataupun menduduki diri kita dalam dewan yang mulia ini untuk majlis ilmu. Saya kalau cerita, ramai orang semua dah tahu kan, usah-usah nak cerita tentang kelebihan orang yang bersama dengan majlis ilmu. Banyak fadilatnya. Saya pun dengan guru-guru saya pun, termasuk dalam saya sendiri, saya dah dikira sebagai guru saya, pun telah menceritakan tentang kehebatan majlis ilmu. Sehingga satu masa besok kalau kita mati di dalam majlis ilmu ataupun pulang daripada majlis ilmu ataupun nak datang ke majlis ilmu, kita mati, datang kedua malaikat dalam kubur kita mengajarkan kita ilmu yang patutnya kita belajar sehinggalah hari kiamat kita dibangkitkan sebagai alhamdulillah. Itu yang saya tahu. Hebat tuan, kita ada apa-apa mungkin SPM tak advance. Mungkin kerja kilang aja. Mungkin tak ada ilmu, cuma mengikut orang. Orang cakap tu haram, kita mengikut. Tak, kita tak ada. Tapi kalau orang yang macam ni kajian pergi ke majlis ilmu, matilah, ditakdirkan dia mati, itulah yang akan dapat apabila bangkit pada hari kiamat besok sebagai seorang alhamdulillah. Dalam arti kata lain, ialah seorang wali. Mana dapat? Masya Allah. Tapi saya lupa tulisan wali saya. Wali, bukan wali kan? Saya wali. Allah, saya wali. Saya tadi itu memang wali. Bukan main-main. Anak perempuan saya 7 orang. Dia kahwin saya wali. Wali nikah lagi, wali kami. Ya. Bagi tahu kat motor tadi. Kata kumpulan Medicine dia ke? Sebab kadang banyak orang pergi masuk kan? Saya macam yang sama dah senyum. Ya. Ada orang kata dia ke?
bagi clue Yesus. Mana-mana pun kata juga. Tapi tak apalah, hiburan ni dengan salah satu walaupun kat dalam masjid itu perlu hiburan. Bayangkanlah kalau kita dapat seorang imam yang tak ada lagu, dia jadi imam betul kan? Biasa-biasa kan? Salah satu kita nak usyuk pun tengok imam baca juga lah. Kalau dapat imam macam tadi. Ada imam tadi first class lah kalau masjid macam ni. Kenalah imam first class lah. Itulah Allah jamil yuhibbu zaman. Allah sukakan keindahan. Dan Allah itu indah dan dia suka pada kita. InsyaAllah saya nyanyikan sikit masalah perkenalan oleh orang. Tapi bawa yang sudah hilang. Yang bawa lagu lama. Lagu mana yang Saya saya kata lama jangan. Di masjid. kalau nak sungguh kena banyak di sana. Hanya lama dia. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, saya mohon minta izin daripada kepada Tuan Imam. Nyanyi sikit Imam. Imam. Jika begini mencari-cari sebuah cinta hilang, saat begini dan nanti-nanti kau terbang melayang, bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua, bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Satu satu. Nak berhenti kaki kan? Saya pagi pun dah dapat ada. Tapi kalau ini kata nak buat yang sudah tidur, buat yang sarapan atau tetap buat kapsi. Nah, dirapat dia yang salahnya seni kata. Nah, seni kata itu kita kenal. Pada seni kata tadi sudah kita hijrahkan. Sudah kita hijrahkan. Jadi nak itu saya kata ini falsafah yang kita nak bawa ini ialah falsafah hijrah itu sendiri. Falsafah hijrah sendiri. Bagaimana kita boleh berhijrah? Mana daripada benda yang tak baik pada perkara yang baik, daripada tak datang masjid, datang ke masjid. Ini cara ya. Macam mana ya? Entah boleh berhijrah. Di waktu mana kita nak mula datang saudara sedangkan pada zaman itu tuan-tuan Masya Allah macam mana kereta besar, rumah besar, baki besar, isteri besar, semua besar kan? Tiba-tiba datang berubah dengan jam Masya Allah boleh kongsi. Tapi sebelum saya ceritalah perjalanan hidup saya sekarang, perjalanan sebelum selepas saya berhijrah, saya nama saya hijab lah. Bila dah senja ni orang sebut hijab medicine, pasal kena sebut medicine tu pasal orang dah mula lupa. Maklum dah senja. Tapi nama sebenar saya Nur Hizam bin Haji Syair. Nur Hizam Syair. Saya dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Kampung Solok, Rantau Negeri Sembilan. Betul-betul bersebelahan dengan kampung Timsol Negeri Sembilan, Muazzam. Dan tapi saya dibesarkan di Singapura kerana bapa saya orang Singapura. Dia daripada Indonesia, Sumatera, 16 tahun umur dia mungkin dipaksa berkahwin agaknya. Dia lari daripada Sumatera pergi ke Singapura. Jumpa keluarga angkat di sana, keluarga angkat dia kampung di Negeri Sembilan. Jadi ketika itulah bagi rumah keluarga angkat di Negeri Sembilan tu jumpa rumah saya berkahwin ada. Dapatlah 3 orang anak, kakak saya 2 orang, saya ada seorang anak lelaki. Yang seorang-seorang dia je, anak lelaki seorang. Jadi apabila tahun 85 kami daripada Singapura berpindah ke kampung asal saya Negeri Sembilan. Di situlah saya bermula dengan sejak-sejaknya saya melibatkan diri dengan dunia roh. Bapa saya tak tahu, mak saya tak tahu. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya terlibat secara langsung dengan Muslim Care, sebuah badan NGO.
yang selalu mengadakan misi-misi dakwah ataupun Muslim ini lebih kepada membantu masyarakat ataupun rakyat sesebuah negara itu apabila dilanda masalah macam bencana alam ataupun apa-apa sahaja misi dibantu. Jadi dia ada juga bahagian dakwah. Jadi saya pilih pada bahagian dakwah. Kenapa saya pilih bahagian dakwah? Kerana saya rasa itu yang saya pilih untuk semata-mata untuk mencuci dosa saya. Pasal apa? Dengan berdakwah ni saya berpeluang pergi ke sana dan ke sini. Kalau dengan cara kita nak buat apa, buat cara lain ataupun selalu pergi ke masjid pun, saya rasa dia tidak meluas. Kan? Kerana saya perlu pergi ke sana ke sini untuk buat dakwah satu, dan satunya saya nak minta maaf mana orang itu peluang, saya ambil peluang itu. Kerana apa minta maaf? Kerana dulu saya bawa budaya-budaya, saya bawa pengaruh yang tidak baik. Mungkin ketika itu kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan kepada di tuan-tuan sendiri ke, di mana adalah sesuatu yang tak ada benda yang tak elok saya bawa. Maklumlah rock ini adalah daripada negara barat, daripada negara Amerika, daripada Europe, yang ini saja melahirkan kumpulan-kumpulan rock ini untuk mempengaruhi orang Islam. Sebenarnya bukan untuk hiburan semata, untuk mempengaruhi orang Islam, untuk memesongkan kita di akidah dengan cara hiburan. Kalau kita kaji betul-betul, saya sekarang ni dah tua di bangku lah tengok lirik dia yang sebenarnya. Apa maksud liriknya yang sebenarnya? Dan macam apa Temple of the King. Siapa pernah dengar lagu Temple of the King? One day the year of the folks when it's I remember well. Sebenarnya lagu itu lagu Dajjal, kemunculan Dajjal. Kan, lagu-lagu Dio, we all swore upon the cross, kami menyembah di depan apa palang tu, cross kan. Dulu saya tak tahu, saya menyanyi je, saya berbantai je. Pasal aku syok ni besar. Jadi bila hari ini, itulah saya nak jalan cara dakwah ni supaya saya di sini nak membetulkan keadaan. Kan? Dan dulu minta maaf siapa yang ada pengaruh dengan saya dulu, membawa budaya kuning ni, pengaruh jahat, saya minta maaf banyak. Kalau ada kawan-kawan yang terpengaruh yang tak datang di masjid hari ini, tolonglah sampaikan ijazah minta maaf. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Jadi kenapa? Dalam sekarang ini di Kuala Lumpur, di Shah Alam, kami sedang memperkenalkan street dakwah, ataupun lebih tepat dikatakan dakwah cara jalanan. Kita turun ke jalanan untuk menyampaikan masalah Islam ini. Semata-mata untuk jalan agama. Pasal apa? Dalam surah Al-Mudassir pun, kalau kita baca surah Al-Mudassir, apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, berilah peringatan kepada semua orang tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah. Itu adalah surat-surat Allah. Jadi saya ambil, kenapa saya pilih street dakwah ini? Kerana street dakwah ini kita akan turun ke jalanan di mana kadang-kadang ustaz tak boleh sampai ke sini untuk menyampaikan dakwah. Jadi memerlukan orang yang ada sedikit keistimewaan. Keistimewaan macam mana? Contohnya macam saya lah, bukan saya nak lihat dia tak tahu tidak. Orang yang ada suara sedap yang boleh menyanyi ataupun bekas penyanyi pernah popular, orang minat. Jadi diperlukan orang seperti ini. Dan saya ada ekspedisi Bandi Amuk. Sekarang ramai penyanyi lebih dari research, dan ramai lagi. Dan diperlukan orang-orang seperti ini untuk pergi ke jalanan, menarik orang, lepas itu ustaz akan injekkan ataupun cocokkan info-info agama ini kepada mereka. Yang mungkin mereka tak ada kesempatan, mereka tak ada peluang. Kadang-kadang kita cakap bukan itu memang jahat, tak boleh juga. Pasal mungkin dia melatar-belakangkan keluarga yang tidak ke arah keagamaan, ke arah kebaikan. Mungkin dia datang daripada keluarga yang huru-hara juga. Jadi kita kena turun bagi dia peluang. Kerana apa? Saya ingat tuan guru saya dulu cakap, dalam dia pun dah arwah, janganlah kita kata orang itu jahat.
mungkin dia tidak berpeluang untuk buat baik. Kalau dia berpeluang buat baik, dia mungkin lebih baik daripada orang yang baik. Dan janganlah kita kata orang itu baik, kerana mungkin dia tidak berpeluang buat jahat. Tapi kalau dia berpeluang buat jahat, mungkin lebih jahat daripada jahat. Mungkin dia boleh curi lebih daripada 2.6 million. Mungkin lebih daripada itu boleh curi. Tak, maknanya tu kita jangan berusaha dulu. Kerana apa? Kerana kelakuan. Ini guru saya ajar ni. Bukan saya nak ajar tuan-tuan dan puan. Ini guru saya. Kita nak bagi orang peluang. Jadi so kenapa Sri Dakwah? Kerana saya suka membaca tentang pendakwah besar kita, iaitu pengasas Ikhwanul Muslimin. Kalau anda pernah dengar nama ini, Syahid Imam Hasan Al-Banna. Dia seorang pendakwah besar, pengasas Ikhwanul Muslimin. Dia kata apa? Orang Islam ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama, dan 3 golongan ini perlu didakwahkan hari-hari. Golongan yang pertama, ini orang yang dah dapat hidayah. Alhamdulillah, mungkin tuan-tuan dan puan yang datang ke masjid ini, kita dah dapat hidayah. Tanda-tanda iman itu Allah dah bagi. Dan datang. Orang yang seperti ini harus didakwahkan juga, tapi dengan pendekatan ataupun kaedah yang sesuai dengan. Contohnya, dijemput setiap hari tazkirah lepas salat maghrib. Jadi supaya apa? Supaya orang ini mendengar tazkirah itu boleh istiqamah dalam iman dan amal, insyaAllah. Golongan yang kedua, mungkin golongan yang 50-50 Islam. Kadang-kadang itu subuh telajak, subuh gajah. Kadang-kadang telajak, ada qada nak subuh ke tak? Dan lebih mengejar dunia. Dia bukan tak solat, dia solat, tapi dia sibuk mengejar kerja harian. Orang macam ni lebih bangsa dalam kereta. Jadi kaedahnya IQ, radio IQ. Radio IQ diperlukan supaya bila dia buka radio IQ mana, radio IQ maka menyumbangkan dia info-info ataupun maklumat ataupun tazkirah berbentuk artis ataupun ustaz-ustaz seperti kita dengar sekarang radio IQ. Jadi supaya dia dapat hidayah melalui, supaya dia lebih mungkin dapat pergi ke masjid, kesedaran pada diri. Dan yang bahayanya golongan yang ketiga, Hasan Al-Banna kata 3. Dilahirkan Islam tetapi hidup tidak langsung mencerminkan orang Islam. Hidup dia terbalik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Umpamanya macam saya dulu. Saya tak pernah dicontoh orang lain. Saya contoh saya pernah main kelab. Siang saya tidur. Petang nanti hari ke nanti bangun-bangun. Lepas tu nak buat latihan. Malam hidup macam orang tu, cari makan, apa mana. Itu orang macam ni. Hidup di dalam apa? Hidup lahir sebagai Islam tapi hidup tak menjadikan orang Islam. Ini siapa orang yang nak dakwah? Dia selalu berada dekat kelab, selalu ada dekat disko. Boleh Ustaz mesti yang berkali pergi ke disko dengan serbannya, dengan jubahnya, pergi ke sana boleh. Pasti cadang kan? Tak kena. Jadi atas inisiatif ini, atas keadaan ini, saya rasa terpanggil untuk buat kerja dakwah ini, kerja dakwah jalanan ini, supaya matlamat ataupun syiar Islam itu sampai kepada orang. Mungkin orang tak perlu, kita kena bersangka baik. Dan orang ini tidak berpeluang, mungkin environment ataupun keadaan kehidupan harian ini tidak ada keadaan agama. Environment agama itu tidak ada. Jadi saya kasih terpanggil dengan rakan-rakan yang lain semua untuk melakukan perkara ini, kerja agama. Kerana apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, saya tertarik cakap dengan hadis ini sebab saya nak keluar ke jalan agama. Rasulullah bersabda, sepatang ke jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Itu yang menarik hati saya. Ahli ekspedisi, research, dan sekarang baru di Bandi Kumpulan Amur, Iwan Syaman, Iwan Dangdut kenal. Ku genggam awak kelabu. Sekarang ni alhamdulillah dia ada pondok pesantren sendiri di Indonesia, tuan-tuan dan puan. Jadi dia atas hasil apa? Mungkin doa seseorang terhadap dia untuk ikhlas, alhamdulillah buka hatinya. Asal usulnya berjumpa dengan
Ustaz Yusri Karim ini membimbing dia. Macam mana nak jadi pendakwah ataupun macam mana nak ubah hidup, nak menghijrahkan hidup dia daripada yang baik kepada yang terbaik, daripada yang tidak baik kepada yang baik. Ustaz Yusri Karim dia tak nak. Ya Allah, baik orang ni. Baik Ustaz ni. Pagi dia tak nak buat rumah situ, dia belajar agama sehingga dia jadi tabligh. Dia keluar 3 hari tiap-tiap bulan. Lepas tu sekali dia keluar 40 hari. Sekarang ini baru dilancarkan pesantrennya di Medan sana. Ya Allah, saya baca meleleh mata, sebab dari saya. Daripada seorang gandut, memang hidupku macam saya juga malam dan siang-siang dan malam. Akhirnya ada pesantren dan tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okeylah, tentulah dengan kata-kata saya macam ni kan, orang pun cakap, oh banyak betul yang berubah. Alhamdulillah saya boleh sebut hadis Rasulullah, kata-kata Rasulullah. Saya cerita Imam Salman, orang mesti tanya, kenapa? Macam mana hidup kau boleh ubah? Ramai orang tanya, dah berada dah saya jalan. Hari ni belum ada lihat lagi. Sebab saya Yusri nak buat program, so saya dekat stop Ustaz. Saya nak tidur sudah besok. Sebelum saya pergi ke Kelantan. Ya, sebelum saya pergi ke Kelantan, saya perlukan satu hari saya nak rehat kompon ni 8 jam yang tidur yang betul-betul itu, insyaAllah. Doa-doa kan. Jadi macam mana saya boleh ubah? Okay, tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Mungkin saya masa saya pendek, tapi saya cuba bagi yang terbaik. Apa yang saya nak cerita ni mungkin menjadikan iktibar kepada ibu bapa yang ada anak. Mungkin anak yang nakal macam saya. Tak dengar kata, dalam dia diam dengar kata, tapi sebenarnya depan lain, belakang buat lain. Itu saya. Saya ni nakal dulu. Apa benda saya tak buat. Saya mengepit dulu, tak ada kata mengepit, mak motor. Tapi nak fahamkan sekarang ni, dulu saya mengepit juga. Tahun 85, 87 itu adalah zaman saya mengepit. Nak tengok budak buat Batman dengan Superman itu kan, ya Allah, saya ingat masa zaman, Masya Allah. Kan? Saya nak tutup budak tu, apa budak ni menyumpah dah. Saya tak boleh. Pasal saya pun dulu macam tu. Apa yang saya buat? Saya doa kepada ya Allah, ya Tuhan tu, kau selamatkan budak ini. Semoga dia ada masa, ada kesempatan untuk diberi hidayah kepada dia. Itu yang saya buat. Saya tak sumpah budak tu. Anak haram kadang-kadang ada orang cakap. Saya cakap Allahu Akbar, jangan sumpah orang kabar. Kadang-kadang itu Allah lakukan ataupun berlakunya satu kejadian daripada seseorang itu sebenarnya afalah. Allah jadikan perkara itu depan mata kita semata-mata nak uji kita. Nak tengok kau ni betul-betul beriman tak? Kau ni betul-betul ikut sunnah Rasulullah tak? Rasulullah tak nak sumpah orang. Jadi itulah. Jadi saya nak jadikan contoh cerita saya ini kepada ibu-ibu dan kepada bapa, lebih kepada ibu. Saya berubah ni antara saya yang betul-betul besar. Fakta yang besar yang saya dapat berubah adalah kerana doa ibu saya dan doa bapa saya. Saya bersyukur kerana saya dapat seorang dua orang ibu bapa yang betul-betul prihatin dengan saya, dengan kenakalan saya, dengan tak dengar kata. Saya ni tak dengar kata. Depan lain, belakang buat lain. Tentu. Jadi saya ni sebenarnya dibesarkan pangkal saya lah. Pangkal saya ni alhamdulillah. Mak bapak saya ni bidang agama dengan mengajinya, dengan baca berjanjinya. Saya terlibat dengan kumpulan nasyid di Singapura. Sehingga kan saya masuk berjanji, saya boleh dapat nombor 1 Johan Manjala. Baca berjanji ke, tilawah Quran ke, alhamdulillah saya dapat nombor 1 saja. Berjanji sana. Ni orang Perak ni semua ada Ustaz. Dia bukan orang Selatan, dia orang Perak semua berjanji pada orang. Marhaban. Orang Perak cucu tu siapa? Ya ke? Oh, hebat tu ni. Tapi tak apalah, saya insya-Allah tak biasa dah. Itu kata tak doa. Allah. Kami Cina Itu dulu lah Ustaz. Dulu. Sekarang ni pun nak bagi darjah-darjah baru-baru insya-Allah. Al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
telinga kita tak faham, telinga kita lain. Jadi bunyi. Jadi begitulah. Itu saya campur gitu. Ustaz dikacau. Jadi begitulah saya jadi begitu. Sehinggalah tahun 85 dan saya merupik dalam masa yang sama saya campur dengan budak roh. Campur dengan budak roh dari patutnya saya jadi bodoh. 86 tu saya sepatutnya pergi ke Kedah ataupun pergi ke Kelantan untuk ngaji bodoh. Semasa tanggal itu keputusan saya bekerja dulu di Senawang. Jadilah saya lah campur selama dekat setahun. Keputusan bodoh pun tak tahu ke mana. Saya campur dengan budak roh, terbitkan album rock tahun 86. Tahun 86 terbit album rock. Satu album itu 40 bulan ada. Hatta, Dato' Hatta, Salim, ada satu bulan lagi saya dah lupa, bulan Malaysia. Buat album tu dijual di Singapura, di Malaysia tak ada. Cuma di Singapura je, cuma orang Malaysia tak tahu. Meletup album tu jadi jualnya memang bagus sangat. Jadi saya usahakan di sekolah ni Allah nak buat cerita kan. Skripnya tu dah ditulis lama kan. Jadi nak cerita orang Singapura semua tahu. Jadi kawan-kawan mak saya telefon mak saya, apa dah jadi anak kau, ingat jadikan ustaz. Jadi penyanyi rock pula. Betul ke? Jadi mak saya tu belajar. Saya balik kerja, mak saya panggil. Dek, apa cerita ni dek, orang Singapura semua telefon cakap kau dah jadi penyanyi rock, betul ke? Saya dah tak boleh gelak lagi. Selama beberapa tahun ni kan, saya buat belakang-belakang dia bekerja ni, saya tak boleh gelak lagi dah. Saya pun cakap ya. Apabila saya cakap ya, saya nampak muka mak saya berubah. Dan kecewa sangat dia. Kecewa sangat. Dan saya tahu kenapa dia kecewa. Dia kecewa kerana saya inilah seorang-seorangnya anak lelaki dia yang sepatutnya dia didik untuk menjadi anak yang soleh. Kerana anak yang soleh ini diperlukan untuk mendoakan dia apabila dia mati. Jadi bila saya melibatkan diri dalam dunia roh, itu yang dia kecewa. Dia takut dia tak dapat doa anak yang soleh. Tapi saya tak peduli kerana masa itu jiwa roh itu dah membara. Saya teruskan juga. Sempat terganjal menjadi hati saya, jadi hati si Allah. Tiba-tiba dia meletup. Album keluar bulan 9, bulan 11 dah meletup itu. Jadi untuk apa ni, juara bulan 11 masuk ke Music Final 1988, terus jadi popular, se-popular. Hebatnya tokoh di pilihan saya itu sehingga melenyapkan rekod lama Rindu Bayangan 13 minggu. Kemudian Madison 14 minggu berturut-turut. Minggu depan tu jatuh, tapi minggu lagi satu naik pula balik. Keseluruhan 15 minggu. Itu yang melonjakkan hati saya. Sehingga saya tak sedar lagi. Ini saya cakap terus terang, ini pengalaman saya tak sedar lagi. Kenapa tak sedar lagi? Sebenarnya bapak saya dengan mak saya ini mengaji, bapak saya imam. Daripada Singapura sampai akhir hayat dia sebagai seorang imam. Jadi orang berlumba-lumba belajar dengan bapak saya, guru agama. Dia mengajar agama sekali. Orang berlumba-lumba nak belajar agama pada dia, tapi anak dia tu kangkang-kangkang atas sini. Itu bila sekarang saya kenalkan saya sendiri, bila balik kampung kan tengok mak saya tidur seorang, bagi saya tenang. Ya Allah, apa dah saya buat pada mak saya sejak berapa lama tahun. Mak saya rasa kecewa, dia saya tak nak anak ni muda dibuat tak orang dengan mak bapak kita ni kan. Pasal apa besok kita dah umur macam pakcik ni, mesti kecewa. Ifarah tu Allah sentiasa bagi. Kalau ibu bapa reda, insya-Allah Allah akan reda. Allah akan bagikan ketenangan bagi kita. Ifarah tu tak kira kan. Jadi hati mak dengan bapak kecewa itu dah siap. Jadi saya teruskan dulu. Cuma kawan-kawan kadang kat sini, kawan-kawan saya di KL ada juga lah. Jam anak aku suara sedap dah jam. Boleh tak jauh kau rekomenkan masukkan dalam akademi fantasi? Allah Akbar. Saya pun terkejut. Saya tak tahu jawab. Saya diam. Kalau 20 tahun dulu dia tanya soalan tu, mungkin saya boleh bagi nasihat yang baik ke arah tidak apa, tapi aku cuba rekomenkan kalau anak kau yang suara bagus ni tadi masuk akademi fantasi sini. Tapi dia cakap ketika itu jangkut saya dah banyak.
Dia silap bagi bulan. Nak tahu jawapan apa saya? Saya pasal apa saya pantang, saya tak nak orang jadi macam saya. Cukup. Jawapan saya, kalau kau nak anak kau hantar kau pergi neraka, kau hantar anak kau masuk akademi fantasi. Itulah jawapan saya. Pasal apa? Bila kita dipuji, menjadi seorang artis yang popular ni, suara sedap ke apa, ada, dia punya ujian dia tetap ada. Memang saya nak katakan suara kita, ramai orang cakap sedap suara saya. Tapi bahayanya apa? Dia akan timbul dia tak kabur. Sehingga satu hari kakak saya menegur saya tentang perubahan diri saya, tentang perubahan perbualan saya dengan mak saya. Kerana dia tegur saya tempitkan dia balik. Orang satu Malaysia puji aku, kau nak cakap macam ni. Faham? Tapi macam tu tuan-tuan. Jangan main. Sebab saya takut. Saya ni hari-hari saya jumpa kakak saya minta maaf. Hari-hari saya telefon dia kerana dia telefon saya akhir kata mesti saya minta maaf. Terasa kesalahan dulu tu terasa sampai sekarang. Dah 24 tahun, 27 tahun tuan-tuan, saya tinggalkan dunia. Tapi terasa kesalahan tu, dosa itu terasa sampai sekarang. Apabila saya tengok mak saya, ya Allah, saya rasa salah mana. Sebab tiap-tiap hari saya akan pasti jumpa mak saya ataupun saya call mak saya. Akhir kalau saya dengan mak saya dalam telefon, saya akan minta doa. Mak, doakan saya dan mak, tolong maafkan saya. Tolong maafkan. Banyak sangat dosa saya dengan. Jadi bila saya berlaku dengan dunia artis yang glamour itu satu Malaysia tahu. Jangan cakap Indonesia, Indonesia orang kenal hijab. Brunei, Singapura jangan cakap. Orang kamu kenal. Jadi tambah kembang. Sehinggalah tahun 37 saya berhenti nyanyi 1992. Saya dah tak boleh lagi kerana tekanan hidup. Saya dah berkahwin, lepas tanggungan darahnya, tanggungan cakupnya besar. Masa itu dunia hiburan ini tak menjaminkan masa depan yang elok. Pasal apa saya dapat lihat? Pasal isu cetak rompak itu besar. Kerana kita ni orang Melayu ni dibodoh-bodohkan oleh Cahaya Nurhaliz dalam industri muzik dan filem kita ni. Dibodoh-bodohkan. Kerana apa? Saya cakap tentu saya terlibat dalam industri itu, saya tahu. Dia suruhlah Indonesia, dia suruhlah Awi, dia suruhlah Rahim Ma'ruf, Battle of the Band punya artisan semua tahu Battle of the Band, Rahim Ma'ruf, White Steel, Ella, and the Boys. Dia suruh duduk dekat meja depan tu meraungkan, hapuskan cetak rupa. Tuan-tuan, puan-puan nak tahu, dekat belakangnya tu, dekat meja utama belakang tu semua Cina, Cahaya Nurhaliz. Dia orang pergi sebenarnya rupa, segala bapak dia tak rupa. Bagi dia orang pergi sikit, dia suruh hapuskan cetak, buat kempen cetak rupa. Sebenarnya belakang itu sebenarnya bapak segala cetak rupa. Itu macam itulah kita dipermainkan. Tapi mungkin tidak sekarang ni cetak rupa memang orang kata orang dekat dalam internet pun dah boleh load. Lagilah dah tak boleh jual load tak, bukan dia fikirkan cara lain pula. Jadi sampailah saya berhenti waktu saya libatkan diri dalam bidang lakonan. Dan sehingga kan saya pun melibatkan diri dalam dunia menyelam. Scuba diving sehingga saya jadi instructor. Lepas tu saya bercerai dengan isteri perkahwinan saya pertama. Saya terus bukan melarikan diri, mengasingkan diri dengan dunia darat ni. Saya pergi ke pulau. Selama 6 tahun saya duduk di pulau. 6 tahun duduk di pulau lagi lah bebas. Itu hari Muslim Care buat isi dakwah di pulau perhentian. Saya bagi wani dengan Ustaz Yusri, dengan Ustaz Ridwan Makno dan Ismail Asri dan ramai lagi Ustaz yang pergi sana. Dia cakap, Ustaz, dan baik-baik kopiah tu kalau boleh pakai tali. Takut pergi pulau lagi terbang kopiah ni. Apa naknya orang putih lah dengan pakaian ni dengan tu. Jadi Alhamdulillah misi itu boleh dikatakan berjaya juga. InsyaAllah kita akan merancang untuk buat kali ke sana. Pasal sana masjid cantik, 12 juta masjid. Pulau Perhentian tu masjid baru, 12 juta harga. Tapi bila nak solat Jumaat, Tuan Bilal dekat atas mimbar tu dia akan kira. Berapa ramai orang tak cukup 40 ni. Macam mana nak buat solat Jumaat? Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sebab Muslim Care ni rasa bertanggungjawab untuk buat sesuatu dekat
pulau. Tapi alhamdulillah, insya-Allah kita akan pergi ke sana lagi. Dan itulah sehinggalah umur saya 37 tahun. Pada tahunnya 2020. Agaknya mungkin dah terlalu banyak ibu saya doakan untuk saya. Tak putus asa dia apa? Dia mendoakan saya. Hampir 20 tahun. Saya rasa kalau ikutkan saya pindah dari Singapura umur saya 20 tahun. Sehinggalah 17 tahun dia doakan saya. Tapi saya terfikir, seorang guru saya pula ceritakan tentang doa ini. Doa ada 3. Yang pertama, kita doa terus Allah bagi cash, terus. Yang kedua, Allah akan tangguhkan. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita akan dapat. Begitu doa mak saya. Dan yang ketiga, kita tak dapat kat dunia, insya-Allah kita dapat di akhirat. Itu yang kita bila doa ni janganlah kita tak dapat itu dulu lah. Mempersoalkan Allah kan. Dia ingat tiga kategori. Jadi mak saya doa atas dasar mak bapak saya doa ni Allah jentik hati saya. Umur saya 37 tahun. Saya berada di pulau sebagai beach boy. Hari-hari pergi menyelam menjelang cerita. Saya boleh cerita 24 jam tanpa tidur. Tak apa. Saya banyak maklumat tentang menyelam. Siapa di antara hadirin nak menyelam boleh saya ajarkan. Boleh saya bagi maklumat. Nak jadikan karier pun boleh. Sehingga sekarang pun saya menyelam. Saya menyelam secara profesional, terlibatkan diri dalam bidang oil and gas. Dia kerja pula kalau scuba diving ni nak boleh kita dah duduk kat pulau kan. Tapi tidak, saya ni oil and gas. Oil and gas kita balik rumah. Kita tak balik pulau. Jadi bila hati mak saya hati saya dijentik oleh Allah kan, saya jadi tak keluar jiwa saya tak tenang. Dulu menyelam ni adalah satu kesukaan saya kan. Saya sangat gembira apabila dalam dalam air ini sangat tenang. Tapi kali ini tidak begitu. Jadi huru-hara hidup saya. Satu hari bapak saya telefon. Habis itu budak datang. Budak yang memberitahu itu dia datang jam bapak saya telefon. Sebenarnya bapak saya tak pernah telefon. Mana saya pergi pun dia tak pernah telefon. Tapi hari ini dia telefon. Kenapa pula saya tak percaya budak tu betul ke? Kok aku telefon betul je. Jolok orang. Kak sana dia Kelantan. Saya pergi betul-betul bapak saya telefon, saya jawab. Ya bang, abang tak pernah telefon saya. Saja dia nak tanya kau okey. Tidak kau okey ke? Saya pun jawab okey. Saya okey, tak ada masalah. Kalau kau okey, okeylah. Tapi kalau kau tak okey, baliklah kampung. Apa maksud itu kan? Saya dah fikir. Bagaimana bapak kau tak okey? Sebenarnya memang saya tak okey. Tapi lepas tu, tak berapa minggu selepas tu saya ambil keputusan, saya balik kampung. Kerana bapak saya dah offer macam tu kan, maknanya bapak saya sudi terima saya balik. Saya balik. Masa saya dekat pulau, saya tak fikirkan keluarga tuan-tuan dan puan. Saya hidup dengan apa yang saya mahu. Kan, sekali ni saya telefon kampung. Itu je lah. Lepas tu saya balik kampung dekat situ lah baru pula. Bapak saya peluk saya, usap kepala saya, maknanya kau tak okey lah. Kau balik ke kampung. Tak apa, kau duduklah kampung ni, belajar lah apa yang patut. Umur pun nak tak tahun juga. Saya pun belajar. Mula saya belajar ilmu ni. Selama hari ini saya tak tahu bapak saya ni ilmu agama apa ni. Seorang guru agama yang begitu hebat. Ramai yang nak pergi dia. Tiap hari dia nak pergi dia datang. Mula saya tahu pasal dia dulu kampung. Jadi saya mula belajar. Belajar bapak saya ni seorang guru yang bagus. Kerana dia tahu saya kalau orang ni. Dia tengok saya kecewa. Memang saya sangat kecewa. Kedasa hati saya tengok muka mak saya. Pula tu mak saya mencurahkan isi hati. Selama 17 tahun tuan-tuan dan puan-puan, mak saya meluahkan perasaan dia selama 2 hari 2 malam dengan saya. Termasuklah zaman saya merebut, zaman saya popular dulu, zaman saya bekerja tak hiraukan keluarga, dia cerita dia luahkan habis-habis sampai menangis. Tapi dia katakan walau macam mana pun hebatnya mak saya ni dengan bapak saya ni, dia marah saya macam mana sekalipun, dia tidak pernah menyumpah saya. Dia tak pernah menjumpa anak tak guna, anak celaka, tak pernah. Paling marah pun dia akan cakap, kau ni memang anak bertuah. Tak apa kau buat mak macam ni, tak ke mana tu dia. Akan ke depan juga. Ya, maksudnya tu kita akan
ke depan akan kahwin, akan ada anak. Esok kau jaga-jaga orang anak kau buat dan macam ni, siap kau. Esok anak kau buat kau macam tu. Betul. Sekarang ni terima. Jadi itulah, dia pun cerita, dia doa kata habis-habis tu saya. Kerana sehinggalah saya belajar, okay, itulah proses saya. Umur saya 37 tahun, saya nak berhijrah kepada yang terbaik. Kepada hijab yang tak tolak sekarang ni, okay, mudah-mudahan Allah terimalah taubat saya. Kan? Sehinggalah saya jadi macam ni. Saya belajar proses macam-macam. Saya satu ketika itu, bapa saya nak meningkatkan. Saya punya semangat balik supaya terus hidup. Ini yang saya nak share dan apa yang nak kongsikan dengan hadirin-hadirat muslim yang dimuliakan oleh Allah. Bapa saya ajarkan saya satu hadis. Lepas itu dihuraikan, diterangkan pada saya maksud hadis ini supaya saya bersemangat kembali untuk hidup. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'ina tawwabun. Sesungguhnya anak Adam itu melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat. Itulah sebenarnya. Sebesar mana pun dia cakap, bapa saya cakap, sebesar mana pun dosa kau buat, sebanyak mana pun dosa kau buat, kau harus ingat Allah ini Maha Pengampun. Dia sedia mengampun, dia punya rahmat untuk mendahului murka. Dia akan ampunkan dia selagi dia bukan dosa syirik. Jadi buatlah supaya solat taubat, istighfarlah hari-hari. Rasa diri itu salah, itu yang Allah nak tengok sebenarnya. Rasa bersalah. Rasa bersalah itu yang penting. Jadi kerana apa? Asyahid Imam Hasan Al-Banna dia kata, kesempurnaan, ciri-ciri kesempurnaan seseorang itu ialah apabila dia berani mengaku salah. Itu yang diinginkan. Kan Allah tak lihat pada amalan kita, Allah tidak melihat kepada rupa pada super cantik kita ke. Allah tengok hati kita. Allah tengok hati kita. Apa yang dikatakan tawadhu? Yang ada sifat itu pada Rasulullah, sifat tawadhu itu rendah hati, rendah diri. Apa dia? Salah satu sifat yang ada dalam sifat tawadhu ialah yang mengaku salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat. Kita kena mengaku salah dulu baru kita bertaubat. Itulah yang bapa saya cakap. Bila saya dengarkan hadis itu, bapa saya dah terangkan, saya dah faham, baru saya teruskan. Itulah di antara proses-proses itu. Lepas tu jumpa dengan seorang sahabat yang baru balik daripada Mekah selama 8 tahun belajar dengan saya. Dia pun ceritakan saya tentang sunnah Rasulullah. Apa yang dikatakan sahabat selawat? Adakah Allahumma salli ala Muhammad? Memang itu selawat lafaznya, tapi selawat yang sebenarnya macam mana? Ini yang saya ikut. Saya mula belajar pun. Selawat ini maknanya puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu khas untuk Rasulullah. Jadi kita puji Rasulullah. Kalau kita puji saat itu apa yang kita buat? Kita ikut cara pakaian dia, kita ikut cara gaya rambut dia tak? Pasal kita nak puji. Kita nak sokong, kita minat dengan dia kan. So kalau kita minat dengan Rasulullah, kita buat cara apa benda yang Rasulullah buat. Yang lebih tepat lagi kita katakan sunnah Rasulullah. Kalau Rasulullah suka berjanggut, kita suka berjanggut. Jadi maknanya sepanjang masa kita bersalawat kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah suka anak yatim, selalu rumah anak yatim, lawan rumah anak yatim, pakai harta kita kepada sana. Apa saja sunnah Rasulullah kita ikut, kita lah mengikut Rasulullah sebenarnya. Rasulullah suka. Jadi itu proses. Dan proses yang paling hebat sekali saya hadapi untuk saya berhijrah. Apabila saya disuruh memilih kawan. Ustaz, kalau kau betul-betul nak berubah ke arah yang betul-betul yang baik, ke arah untuk mendapatkan iman yang tebal, yang tak boleh diganggu-gugat oleh orang-orang, kebanyakan orang yang biasa ni kawan-kawan cari hidup bayar lama dulu, kau kena pilih kawan. Sedangkan Rasulullah pun suruh kita pilih kawan. Kalau kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi, apa yang akan berlaku? Kalau kita tak minyak wangi pun tak apa, kita dapat bau wangi. Tapi kalau kita berkawan dengan tukang besi, kita akan dapat bau hampa besi. Dekat situ mudah-mudahan di situ kita tahu Rasulullah suruh pilih kawan. Jadi di dalam proses itu melakukan perubahan atau penghijrahan, kita kena banyak buat perubahan.
pengorbanan. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah, Rahman bin Auf, dia mati bilion bukan 26 bilion dia ada, dia lebih bilion lagi, banyak bilion lagi. Tapi apabila dia nak, secara mutlaknya dia nak ikut Rasulullah, dia tinggalkan harta dia semua, dia keluar selama setinggal ikut Rasulullah hijrah sampai ke Madinah, insyaAllah. Dan Sayyidina Abu Bakar begitu, Umar begitu. Jadi banyak perubahan. Tapi alhamdulillah, kadang apabila saya dah belajar di proses saya dah tempuh segala-galanya kan, sehinggalah bapa saya nak meninggal. Bapa saya sakit 2010 ini akhirnya 2010 inilah yang mengubah saya. Bila bapa saya meninggal dan sampai ke satu pesanan itulah saya terus berubah 360 ini. Saya dah tak pandang belakang lagi. Orang nak cakap apa cakap. Tapi bila aku duduk dengan kau, aku akan, walaupun Rasulullah sebalik saya dah sampai ke sebalik saya. Sama ada dia suka atau tak suka, saya tua je. Umpama macam kawan tadi, kalau kau nak hantar anak kau, hantar pergi neraka, saya turun dia lagi dekat. Saya tak ada selindung-selindung lagi sekarang. Kalau kerana agama Allah, saya insyaAllah saya dapat. Jadi 2010 bapa saya sakit, tapi satu hari itu dia sihat. Dia suruh mak saya panggil saya balik kampung. Saya balik kampung. Saya jumpa dia apa nak jumpa, Abah tak lama lagi nak pergi, dia cakap istilahnya. Abah tak lama lagi nak pergi. Abah nak pergi mana? Pergi mana lagi? Abah nak pergi menghadap Allah lah. Jangan Abah belum habis, saya nak belajar lagi juga kan. Nanti aku janganlah cakap macam tu, sorry. Dah sampai masuk, mana boleh angkat kurangkan sesaat, kurangkan sesaat, tak boleh lah. Kan, dia dah terpilih, dah awal dah kering. Jadi itulah takdir kita kan. Jadi, so Abah nak minta maaf engkau. Kenapa Abah nak minta maaf? Saya dia banyak dosa, Abah tak ada apa-apa. Kan, tak, Abah bukan pasal dosa minta maaf ni tu. Abah nak minta maaf pada engkau kerana bila Abah mati nanti, Abah tak akan tinggalkan kau sebarang harta. Abah tak ada tanah, Abah tak ada duit. Abah tak akan tinggalkan kau untuk kau teruskan hidup kau. Tak, Abah kosong. Tapi hari ini Abah nak tinggalkan kau satu pesan. Jadi itulah pesanannya. Sehingga sekarang apa pesanannya tuan-tuan? 3 perkataan saja. Jangan lupa masjid. Itulah wasiat yang sangat berharga. Bukan berbentuk material, duit, tanah ke. Bukan. Pesanan itu saja. Jangan lupa masjid. Masya Allah. Bila dia meninggal, saya pegang amanah dia. Kerana bila saya ingatkan dia, ya Allah, ya Tuhan, hati memang di masjid, insyaAllah. Kerana alhamdulillah saya dapat. Kenapa dia suruh pergi masjid? Saya pergi. Bila saya balik daripada offshore, 2 bulan, 3 bulan, saya balik. Saya akan berazam. Dalam hati ini berazam untuk pergi ke masjid tiap-tiap waktu. Alhamdulillah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dapat saya pergi. Jemaah dekat masjid saya suka. Tapi ya Allah, subuh tuan-tuan dan puan-puan, subuh macam pelajar, subuh gajah saja. Nak pergi ke masjid memang tak ada lah. Kan nak pergi masjid subuh ni sebelum azan kan, kita sampai masjid. Ataupun orang nak solat pun tak apalah kan, jadi sampai masjid boleh berjemaah dekat masjid. Tapi sudah subuh gajah, masa dia nak pergi ke masjid. Takkan orang dah habis solat, kita nak solat seorang-seorang, malu kita. Jadi apa saya nak buat ni? Saya dah suruh orang rumah saya cubit, geletik, simbah air yang terakhir. Ambil satu gelas air, simbah saya. Basah tu tilap katil apa ni dengan bantal lah. Pun tak jadi juga. Akhirnya saya pergi mana? Saya balik kampung, saya menghadap mak saya balik. Inilah hebatnya, saya rasa hebatnya doa seorang ibu tak dijak. Kerana ibu doakan untuk anak ini sangat-sangat ikhlas. Sebab Allah tak bagi, Allah bukakan doa dia sampai terus pada Allah. Jadi saya minta kepada mak saya, tolong mak hari ini jangan minta tolong mak, doakan kita mak. Faham tak? Zuhur, Al-Asar, Maghrib, Isyak saya dapat di masjid mak. Tapi sungguh ni Allah, dia pun sebut macam kan. Dia pun memang payah. Tapi insyaAllah mak doakan. Mak saya buat 3 hari untuk anak dia pada korban. 3 hari dia buat solat ajar. Dia solat, dia bangun malam, dia solat bangun malam, dia solatkan hajat untuk saya, untuk bangun solat subuh. Alhamdulillah. Tanpa dia bagi tahu saya, tiba-tiba saya tergerak sendiri.
Tergagak sendiri tuan-tuan dan puan. Saya dapat pergi ke masjid sebelum azan. Sehingga kan saya pukul 4 pagi saya boleh bangun. Dia bangun bukan pakai alam ulang tak. Dia tergagak sendiri. Tapi dah beberapa minggu jalan ni, senang. Betul aku solat ni, kali ni alhamdulillah saya bersyukur. Kerana tu solat syukur. Sujud syukur pada Allah. Syukur alhamdulillah saya dapat. Lepas tu saya balik kampung. Mak alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak tu buat apa? Mak buat solat hajat jam 3 hari. Tentu kau. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Inilah hebatnya doa. Dan Rasulullah mengatakan, ad-doa silahul mu'min. Ad-doa wal ibadah. Ibadah yang sebaik-baiknya ialah doa. Masya Allah. Sehingga sekarang sebab tuan-tuan dan puan yang anak nakal jangan disumpah. Doakanlah untuk anak. Jadi nakal macam mana sekalipun itu adalah ujian Allah terhadap kita. Yang saya hadapi sekarang pun dengan anak-anak yang begitu. Saya kena sedar diri saya dulu, bukan mak saya sekarang ni anak saya buat saya. Tapi saya reda. Saya akan doakan dia. Saya suruh rumah saya doakan anak dia lebih insya-Allah. Tapi alhamdulillah seorang-orang tu ada dapat perubahan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan cerita saya ini dapat beri manfaat kepada ibu dan bapa dan siapa yang belum berkahwin lagi, tolonglah jaga mak bapak itu. Kerana apa? Kerana Allah perlukan doa. Jadi insyaAllah Allah. Alhamdulillah. Banyak lepas jadi tuan-tuan. Sekarang ini saya jawab. Ya, sebab Nabi pengalaman bagaimana boleh berlaku di perkiraan. Aku yang dulu bukan yang sekarang. Nah, daripada apa benda yang diperkatakan pertama sekali tuan-tuan, ya, kita sebagai bapa banyakkan doa. Saya anak ramai ni baru 12 orang. Itu pun sambil-sambil kita ada bersama. Nah, doa Kira aku yang 12 tu dari berapa? aku yang berapa? Jangan siap bawa anak. Hati-hati orang tua. Ya, kalau macam saya, rumah macam nasi kuih, baju kuih pakai baju lagi tu. Apa kita mahu? Doa. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, anak-anak dulu jadilah selingan. Jadilah selingan. Yang selingan satu mengambil apa semua. Bukan lagi tak tahu. Yang bila dikepul naik oleh muka suatu pemimpin Quraisy. Dan gerak 14 tak tahu tak masuk dalam kotak ini dah hancur lah. Tapi ada sanggup mengambil alih tempat Rasulullah. Karena dia tahu kalau Rasulullah wafat, Islam pasti terbunuh. Kalau aku mati, tidak menunjukkan aku kepada Islam. Nyawa tidak dijalankan. Berapa belas tahun baru saya mati. Dia mohon mati di jalan yang lurus. Hari ini ramai kepada kita mati di jalan yang lurus. Jalan mana pun tak tahu. Jadi kalau kita anak-anak kita doa. Anak saya nampak ini, saya nak ayo satu aku ini macam aku dulu kan. Dan dia tidur saya buang ayo empat. Dia bangun pagi empat. Mana tayo satu kali. Semalam aku tengok konek satu tayo. Buat pun tidak boleh saja buang saja lah. Anak-anak kami senang. Kita doa, insyaAllah pasti rumah. Pasti rumah. Ada anak, jadi macam saya lain sahabat-sahabat yang lain. Dan jangan lupa. Sebagaimana kata sahabat ini, jangan lupa masjid. Saya ayah hati besok balik ke kampung saya buat kata, bapak saya jauh, mak saya Kelantan, jauh campur Kelantan, jantan. Nanti dia orang mak, ini nak balik saya sebagai penasihat pada kelab pemuda masjid. Pasal kita nak dekat dengan masjid sebab Nabi bila sampai di Madinah, apa Nabi buat? Nabi tak buat baik kita. Nabi tak buat dewan orang ramai. Nabi tak buat pada formula 1. Yang Nabi buat
Masjid tuan-tuan masjid dah ada cantik, Masya Allah. Nak dekat kan dengan masjid. Sebab apa tuan-tuan? No, di luar sana, minta maaf saya menggunakan bahasa yang kasar. Di luar sana tak ramai manusia yang nak memanusiakan manusia. Yang ramai manusia nak membinatangkan manusia. Di luar sana, tak rasa anak saya situ sama. Dengan dunia-dunia hiburan yang kecil-kecilnya dengan idola kecil. Saya pergi dekat pertandingan idola kecil. Kita pakai jubah kita, kita dapat orang memang hitam. Duduk depan, ada orang tepuk saya, nampak. Dia pun saya, Ustaz datang tengok duduk. Kau jangan, orang kau. Dan ada seorang makcik menangis. Saya tanya makcik, kenapa makcik nangis? Opah ni nangis, dia hari sebab opah dia tahu lah, dia orang perak tu. Tapi bukan orang kopeng, orang pabrik tak ada tu. Dan makanya opah, apa hal opah nangis pak? Itulah yang kesini tadi tu cucu opah lah tu. Tapi kenapa opah nangis pak? Ya, cucu opah sudah tidak boleh memperjuangkan darah seni yang ada dalam diri opah. Lori itu yang mudah-mudah yang menurut baca akademik fantasia. Nah, berusaha berapa lama dalam rumah balik Johan buat doa selamat. Masya Allah. Baik Imam Bukti, baik Imam Sidi. Baik Imam Bukti baca doa selamat. Saya kata bukan doa selamat, maaf. Doa tolak mana? Tu kira yang muda. Yang tua-tua. Yang tua pun berapa? Puluh-puluh. Oh, hilang tiga. Yang kemana lupa? Okey, tak ayo. Orang tu mana? Berada ni. Aku tahu semua. Dah. Malam-malam saya suka naik ke pasar Kilat Sinar FM. Ada satu kali dia telefon pada radio lah. Radio tu pun buat secara nak bagi bintang seronok-seronok lah. Ni orang kopek. Dia telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu siapa yang bercakap di sana? Saya Haji Ahmad daripada Kopek. Dia tak sebut Kopek, dia sebut Kopek juga. Kopek. Haji Ahmad nombor berapa Haji? Haji 75 tahun. Oh ini kita bukan sebagai agama. Ini official secara live untuk pendengar bagi bintang. Oh, saya nak buat official secara live. IT umur 75 tahun. Baik, orang berbeza. Dua cara kata okey ni kalau macam tu nanti jauh sikit dari okey, tuan tak tahu dia naik ke apa. Aku ingat sampai sekarang lagi. Masya Allah. Okey, ni bila saya ketemu lah dimulai 1, 2, 3. Sayang apa kata bisa di sini. 75 tahun. Dapat juga acara kata, Gigi stop ni. Kenapa tuan? Yang lagu hanya tidak di lagu makhluk kita ada lagu wajib. Lagu wajib kita lagu lama-lama. Lagu lama. Lagu Al-Azmi, Sani Sahuri, Gigi Zahur. Kalau macam tu saya bawa lagu lama lah. Lagu Al-Azmi. Ada tak lagu Al-Azmi? Ya. Bawa ingat sini. Dapat kita kurang dia apa? Lagu lama, lagu yang pakai baju kancing langsung masa, kaki lu yang pakai mati babalan malaka, yang hati rosak tapi rasa kerana dia tidak mengapa. Kenapa di pada sekian tu? Ni. Suasana yang ada pada kita. Kalau kita orang masjid tak bekerja keras
satu masa orang Islam akan ikut Yahudi sejengkal demi sejengkal sehingga masuk ke babi apapun dia akan ikut. Kita tengok senang kita hari ini pakai takwim apa? Takwim masih itu orang Islam sepatutnya pakai takwim hijrah. Sebab takwim hijrah ini dia dekat dengan ibadat. Muharram 9, 10 puasa kita teringat sejarah. Rejab kita teringat Surah Rabiul Awal kita teringat Maulud Nabi. Syaban kita teringat disebut Syaban. Ramadan kita teringat nuzul Quran. Sabar apa yang cakap semua dah tahu. Nah, kalau bulan takwim kita nak apa? Pakai tahu. Cuma kita sedar ataupun tidak sedar. Nah, itu. Kalau kita nak tanya, contohlah satu ni, saya nak ni rumah imam kat mana? Haji nak tunjuk macam mana kata. Macam ni lah. Macam ni. Pasal kau tunjuk macam ni. Sebab macam ni tak buang hancur. Kalau buang hancur macam ni, mana mau Pak Imam ni dia. Jadi tunjuk macam ni. Sunnah Nabi bukan macam ni. Macam ni. Bukan macam ni. Kalau macam ini tak buang hancur. Masa tahiyat nanti mati macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah macam ni. Orang suruh lain, kita buat lain. Orang suruh hijrah ke arah elok. Nabi kata, jangan tutup minit, cabut berhujat. Dia sebab berhujat, cabut berhujat. Ini masalah. Kira kawan, apa ada yang sikit ya? Kita cuti yang mana? Sabtu cuti siapa? Jago. Ahad cuti siapa? Nasab. Islam cuti apa? Kita cuti apa? Sabtu Ahad ikut siapa? Kita bukan seakan-akan kerajaan cuba orang itu baru. Kalau tidak baik berapa boleh. Bagi sebab banyak-banyak orang nak kerja. Nak orang kerja bank apa semua, nak mandi sunat lima pun tak sebab. Silat-silat mandi wajib pun tak sebab. Kita tak apa. Benda kecil dia tak bersalah. Saya nak cerita nak sikat. Islam semua menggunakan kanan. Kanan menambahkan kebaikan, kiri menambahkan keburukan. Tetapi naik masjid kaki kanan, pakai baju kanan. Mana yang baik kita pakai kanan sudah. Haji datang tak apa lagi. Naik apa? Naik kereta. Naik kereta ni. Haji naik kereta kaki kanan pakai kaki kiri. Tak ada jawab tahu semua lagi lah. Europe punya kereta kanan ke kiri. Masuk kaki kanan. Dia bagi kita kaki. Nampak tak? You see. Kawan saya orang tabligh. Dia dulu sudah melompat, dia lompat selatan. Saya tanya dia, kenapa kau masuk di lompat? Sunat Nabi Ustaz. Kita sedar. Ada asyari ini, dulu punya lah sekarang, dulu asyari ini ada asyari. Ada suap, dulu, ke polis. Suap, pakai pun. Jap bekak ke apa ni? Kata ni, jap bekak di sini yo, jap bekak yo, ini tak main yo. Aku ni, berhenti, tak nak pasal banyak. Dulu ni cerita dulu. Kawan dulu. Dah kiri, cepat jalan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Apa salahnya? Kanan, kiri. Dah kanan, cepat jalan. Kanan, kiri, kanan. Sama je. Jauh. Jauh
Nasrani masuk dalam setiap gerak dia. Kita tak suka apa-apa. Benar itu saya kata benar. Jadi kita nak hijrah balik. Nak hijrah balik. Sebab amalkanlah sunnah Nabi. Ini cara yang kita nak. Saya tak nak bawa tuan-tuan sunnah Nabi yang besar-besar. Bawa yang kecil-kecil pun jadilah. Nah, Nabi pakai cincin. Haji pakai cincin. Haji punya cincin apa? Apa kelebihan dia? Tak ada lebihan pun. Aku tengok. Sebab tengok tak ada. Ini Yogi sama ni cincin kayu. Empat cincin. Panis tak pernah aku bagi free. Cincin saya ini empat. Celup dalam air sirap. Merah air sirap. Celup air kopi berkumpul. Hitam air kopi. Empat yang Nabi pakai cincin. Jadi siapa yang pakai cincin dapat sunnah Nabi. Cuma cincin Nabi aki hitam daripada zaman. Jadi saya pakai aki hitam daripada zaman. Saya beli tak mahal, 20 riyal lagi. Tapi beli tak buka. Orang tanya Ustaz, cincin berapa ringgit? 20 riyal. Bagi saja boleh, kita bagilah. Memanglah 20 riyal, nak beli buka berapa ribu. Jadi kalau tak ada itu, pakai yang biasa. Niat sunnah lah. Yang nak fikir benda lain. Fikir je. Sunnah Nabi ni hebat. Orang perempuan tahu Nabi suka pakai emas. Orang lelaki tak boleh. Orang perempuan tak pakai emas, dia menghilangkan esok dalam diri. Kenapa kata? Sebab itu kita lelaki yang sayangkan isteri. Bagilah cincin perawatan. Jadilah mati-mati balik bulan ni. Barang-barang Islam. Bukan nak banyak cincin perawatan, sudahlah. Saya makan. Saya makan buat pernikahan. Kalau saya makan pernikahan, saya makan kata-kata. Oh, makan berapa nanti kena darah tinggi. Saya kata darah tinggi tak mahir. Habis aku mahir dia naik darah lagi mahir. Tapi makan. Ni kita nak jirah ni. Saya tak nak bawa orang kesasar. Belum kesasar kita nak mahu juga. Tapi makan. Kalau saya makan buah tu, saya mengatakan-katakan. Oh, macam makan dengan dia, Nabi makan macam ni. Itu nak kena bayar. Saya makan madu. Hari-hari saya makan madu. Hari saya makan madu. Nah. Makan madu. Madu ni dia ada betul-betul ni makan. Orang kata saat makan madu, Nabi suruh makan. Cuma ada betul-betul di sini. Jadi betul. Madu ni betul dia. Kalau nak sejuk badan, taruh air. Buang air. Ayo ni, ayo. Buang air. Baru taruh madu. Lepas tu minum. Sejuk badan ni. Kalau nak panas badan, taruh madu dulu. Taruh air dulu. Taruh madu dulu. Madu dulu. Baru taruh air. Ni. Baru ni. Boleh faham ni? Nak sejuk badan, taruh air. Nak panas badan, taruh madu. Nak panas sejuk, buat madu satu lagi. Kompor panas. Aku tahu tak nak masuk. Sebab kasih maksudnya. Ada tadi? Ada ni ada dulu jadi aku baca. Tak. Saya pun ada bawa madu. Saya bawa 2 madu, satu madu dulu. Ketua Soki kat luar 160. Tapi saya tengok sekolah 160 ni. Satu madu tak. Yang untuk brand sebab saya ada Hafiz. Saya buat Hafiz, saya ada pondok. Jom saya cerita. Untuk nak membela sel-sel tak benar ni saya ambil daripada Khorasan. Salah seorang guru saya orang Khorasan kami Afghanistan. Jadi kita benar-benar sudah walaupun kecil benar. Ya,
Kiri ke kanan ni. Kiri kata kanan. Jangan kata kiri. Apa itu dah dulu. Jangan jadi macam anak murid saya sudah. Anak murid saya mengajar orang tua, apa-apa. Habis ngajar, okey, tak salah. Pak Tuan katakan, Ustaz, nak tanya satu soalan. Soalan apa, Pak? Ni Ustaz, tahu tak? Tahu apa, Pak? Siput bagi. Ya, Pak. Dia berjalan ini bagi. Ustaz tahu tak kenapa siput bagi jalan goyang? Pak, kalau Pak tanya saya siput bagi itu boleh makan tak boleh makan? Saya jawab, Pak. Tapi Pak tanya siput bagi itu jangan milih. Bagi Pak tanya siput bagi sendirilah. Ini saya nak jawab, Pak. Dia jawab saya, Pak. Itulah Ustaz, radio kita tak habis. Maka kakak dulu Allah yang upah dah belajar kita habis-habis apa cerita kat saya. Sebenarnya begini Ustaz, siput babi dan dikongsi. Saya kata kongsi macam mana ubah? Dia dah Ustaz, dia nak kata haram, dia siput. Nak kata halal, babi. Jadi itu yang jadi tempat harap orang jemaah masjid batu gajah ni jangan tu jadi spesies siput babi mudah ayo. Al-halamul bayyinun wal haramul bayyinun. Haram terang, halal terang, baru mudah kita dari jerah. Pandang sedap, bisa tak mana? Ni, ya. Saya bilang dengan saya nulis saya kata zaman suap mana nak jawab satu. Kita makan kanan dah. Kita pakai. Siapa yang pakai ini sekarang buat mana? Jom lagi kanan. Ayo buat sekarang. Tukai, tukai. Amalkan terus. InsyaAllah. InsyaAllah. Ayo kita dulu. Kita berang. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan mendapat syafaat di dunia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Dan boleh. Mudah. Amai mana dan satu sahaja lagi. Dua tak berani makan mangai orang di depan. You punya jam tu cuba you tengok dia punya jam. Jago itu tengok jam. Ikut pusingan tawak tu dah. Saya jawab, tahu dah you. 200 tahun Yahudi besok. Pusingan tawaf itu kenapa air zam-zam air terbaik? Selain daripada air alkalinya tinggi, selain dia air mukjizat, selain dia berada di tanah haram, dia juga air yang memberi tenaga, energi. Kerana di atas itu tadi 4 orang nak datang tawaf. Pusingan tawaf itu memberi energi. Baik itu Arab kita mengatakan kalau orang Islam tidak melakukan tawaf, hancur alam dan bilang ini. Jadi jam yang kita pakai ini melawan tawaf. Jam yang membuat energi, jam yang memberi energi, dan jam yang mengikut pusingan tawaf. 200 tahun Yahudi besok. Orang Yahudi dia buat jam dia sendiri. Nama orang Azimul Hadayah La'amlahi untuk pusingan tawaf. Saya buat nampak tak? Kita sedar terpaksa tak? Saya bukan nak bawa manusia. Mana? Dah tukar lah. Habis nak tukar jarum tak ada. Nak tukar jarum aku ada bawa lah. Tak, saya nak buat benda ni bukan senang. Saya tak, semua bisnes saya itu arah saya nak bawa dakwah. Nak pecahkan pemikiran yang melangkik sikit. Saya jual di bawah 200 senang, tapi di 40 yang saya jual 100 senang. Tak ada duit tak apa, boleh hutang saya hutang dengan kawan-kawan. Nak macam apa cakap dia tuan-tuan. Saya ingin ceritakan antara arti yang saya bawakan ini, antara seorang Iwan dan Mulan. Dia dah ubah singkat lagu dia juga. Ada ubah orang India. Lagu dia itu andainya mentari terbit dari barat. Itulah tanda andai. Aku fikir kau ni. Andai mentari terbit dari barat. Saya tak tahu ni. Andai mentari terbit. Aku bincang lagi. Andai mentari terbit dari barat. Cinta ku tak sambung. Saya panggil Pak Sampai singkat. Ada bosan.
Andai mentari terbit dari barat, cinta ku takkan goyang. Mentari terbit dari barat, tak kiamat, tak kira lagi goyang. Sudah usah, tapi kalau dah macam mana saya nampak serang. Andai mentari terbit dari barat, itu tak dunia dan kiamat. Simpah. Kita duduk ceramah ma'ah hijrah tiap-tiap tahun. Tukar ustaz, tak cukup ustaz. Artis pun ada dapat baik. Aku ni dah tak ada idea dah apa dah aku nak cakap. Tapi perubahan. Nah, orang Pahit kata kena ada ajakan paradigma. Orang Pahit tu. Bahasa orang Pahit. Tadi saya nak bawa ajak diri saya dan tuan-tuan semua. Mari kita hijrah mana? Kita hijrah mana? Kita bawa anak isteri kita apa semua. Main-main dia apa semua. Yang kemuheran itu. Kat Kuala Lumpur saya duduk mengajar. Ramai perempuan datang. Perempuan tak ramai. Menunjukkan orang sini. Orang lelaki sini kita hebat. Jadi, tempat saya mengajar perempuan pada masa negeri itu penuh perempuan dia. Lelaki tak. Sebab lelaki di sana hebat. Ni orang lelaki aku kata tak berapa hebat. Tak, pasal aku sana hebat. Seorang perempuan. Itu hebat. Ada juga ada tanya saya. Dia kata Ustaz, rumah semani Ustaz. Dia tak mau duit. Kemana ada Ustaz? Dia kata fitnah lah. Pergi masjid fitnah. Pergi Tesco tak fitnah. Saya kata senang dia ke mana. Macam mana Ustaz? Dia bagi tahu. Ya, apa nak ini kuliah. Ayah nak ikut tak? Orang ikut lah. Cakap satu ni. Kalau yang nak ikut tak apa. Apa Tuhan dia nak usulkan kat Tuhan. Dan dia nak nampak mana. Dia nak nampak apa-apa. Kalau dia nak ayah nak abang bawa yang saya saja. Esok belum kita ada depan. Kita pergi pada Tuhan. Ada berapa? Ini dia tuan-tuan. Kita bukan sekadar nak cerita sejarah, nak cerita apa hijrah satu perjuangan, hijrah satu perjuangan. Nabi dah sebut, la hijrah ba'da fatul Makkah. Tak ada lagi hijrah lepas Makkah. Yang ada niat dan jihad. Jihad dan jihad nak buang sifat mazlumah, nak dia sifat mahmudah. Dalam zaman hari ini, zaman cukup fitnah yang cukup besar. Hari ini fitnah, Masya Allah. Sebab itu saya ajak Islam, kau selalu mulai dulu. Sikit sebanyak, sikit faham, kita selalu haji. Wa'tasimu bihamdillah jami'a wa la tafarraqu. Ta'awal 'alal birri wat taqwa wa la ta'awal 'alal ismi wal 'udwan. Satu hati kita semua. Bangkitkan semangat Islam. Nak orang pegang tempat cukup sumpah orang pegang. Tak, sebab apa? Hak kemerdekaan. Itu saya buat kaitan kemerdekaan. Munculnya kemerdekaan diri saya. Datangnya daripada gunung Semanggur. Betul ni? Tutup satu. Orang pegang itu. Hebat. Bukan kerana saya nak tempat tuan-tuan. Tak, bukan sejarah. Itu cuma bukan sejarah. Jadi kita nak balik semua. Kita nak memerdekakan kita daripada nafsu sifat mazlumah kita nak ajarkan kepada sifat mahmudah. InsyaAllah kita sama-sama masa pun kita nampak. Dan semua sebelum saya pergi nak saya tanya tadi ada produk-produk saya di sana. Sebenarnya saya nak cerita benda ni pun drop by water Facebook. Nak malu saya sampai wartawan hitam saya dalam suara pun sebenarnya tuan-tuan. Saya tengok saya orang kampung saya agak pergi balik ramah. Saya tak nak balik. Saya buat kita balik dan sekali saya balik. Penuh nak orang semayang. Saya tengok buku yang di kampung saya banyak pondok. Menyebabkan di situlah tanahnya memang banyak pondok.
itulah. Sekarang banyak juga pondok polis, pondok burger, pondok mungudoya, pondok desilmak, pondok pengajian semakin bagus. Jadi sebuah dari hidup kamu. Sebulan saya ambil 2 saya bagi motivasi kedua sama. Alhamdulillah dua sama dah siap di Medan, Jawa Indonesia. Wah, masya Allah, kita rapi kasih sesuatu untuk agama. Orang akan kata satu. Yang kita tanggung Allah yang katakan, ya Allah, kita manusia. Kita ada doa dalam doa pun Allah kata Allah akan muliakan seseorang kalau dia nak hina. Walaupun seluruh manusia menghina, dan Allah boleh hina seseorang itu walaupun seluruh dunia memuliakannya. Jadi kita cari kemuliaan, kita hijrah diri kita, cari kemuliaan di sisi Allah. Jadi tuan-tuan sebelum balik boleh kasih hari baik-baik dia. Dan saya ada satu lagi sedikit pun nak sebabkan sunnah minyak wangi. Minyak wangi itu tuan Nabi. Dan saya betulkan dan saya sifatkan minyak itu tuan Nabi, tuan semua waktu semua terpulang. Ada dalam batu kembali amat. Saya senang. Saya mana-mana di masjid saya pakai minyak wangi. Balik pakai minyak wangi dan tafsir tak apa-apa. Setengah masjid dia letak minyak wangi. Di masjid lagu Andalusia semalam saya beri Sumatera dia letak almarhum cumi manis khas untuk pocok saya belum buat menu ni saya buat pohonannya cukup bagus di masjid Andalusia dia letak cumi manis di masjid tuan-tuan ada sekali itu aku rasa nak datang kali biarlah masjid betul ni tempat dan penghuni masjid ini tempat masjid. Nah, jadi untuk itu tuan-tuan saya mau apa tahu. Lepas tu saya ada bawa minyak zaitun bukan untuk makan, untuk sapu bahan, lembu apa semua, luka. Kalau anda dengan luar sapu kali, haji balik rumah nanti haji sapu kali, insya-Allah ada yang akan. Macam-macam aku buat. Saya tak beli apa nak tak buat apa ni. Susu kambing. Orang tanya saya, Ustaz apa kelebihan susu kambing saya? Saya kata suami minum, isteri rasa. Jadi itulah menah dan regulasi yang terpaksa kita hadapi. Saya mengajar ahli ini saya rasa seronok sebab problem saya dengarkan di bawah umur seronok. Kalau saya terpaksa pilih tengah ibu pagi saya pilih ada problem saya dengar tak berbodoh saya kata Pak kita tak aman kita lagi tak lama lagi tunggu masa haji dulu saya kemudian haji itu kan jadi pemuda-pemuda ini anak-anak muda Allah SWT yang lagi-lagi insya-Allah kita sama-sama mati-mati dan dapat bekerja rumah tuan-tuan sengaja tuan-tuan inilah yang besar dan yang kita berikan daripada segala dosa-dosa yang kita tuan-tuan jangan ini kalau tak dapat Al-Quran istighfar ya kita dengarkan istighfar dengan maaf dengan agama dengarkan sama-sama sifat dia sama-sama insya-Allah sama-sama Sahabat dari Israel Rasulullah langsung pun istighfar 70 kali satu hari. Apakah kita ni hari-hari manusia ada lebih 70 kali sebenarnya. 70 kali wajib bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan itu marilah sifat sama-sama supaya insya-Allah sifat itu kalau tuan-tuan tengok program ini boleh buka dalam suara pondok dalam suara pondok sebut suara pondok kami ada kalau tak dilulus oleh pihak TV termasuk dalam suara pondok harap-harap diluluskan oleh pihak ini kameraman saya podcast untuk masih tengok masih nanti saya kata insya-Allah banyak dia sama-sama kita istighfar ini sama masyaallah mudah-mudahan Allah
Ya Rabbana kama yanbaghi lana wa sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil qulubi wa dawaiha wa afiyat abdaniha wa sifatiha wa nur absariha wa diya wa sallim tasliman rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aj'alna min tawabin wa aj'alna mutatahhirin wa aj'alna ibadika as-salihin wa aj'alna ummatul adili wa aj'al zurriyyati muqimus salam wa abdus salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada awal tahun dan akhir tahun ini, ya Allah, kami menanyakan kepada-Mu, ya Allah, dengan penuh berbagi untuk lebih kepada-Mu, ya Allah. Kamu berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami melakukan pembinaan hati dalam diri kami, ya Allah. Memudahkan kami kepada sifat mahmumah, kepada sifat mahmumah, daripada semuanya bersolat, daripada semuanya berdoa, daripada tidak suka kepada manusia, kepada manusia, daripada tidak beri para ulama kepada para ulama, daripada melakukan kemaksiatan kepada melakukan ketaatan kepada ya Allah. Ya Allah, ya Allah, rela pisahkan, rela mengatakan kami, rela mendengar kami, mendengar kami, ya Allah. Jauhkan semua ya Allah daripada neraka ya Allah, dan dekatkan kepada kami sampai dapat kami kepada surga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah sahaja hari ini ya Allah, kami tidak lupa juga ya Allah, kamu kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Dan pelihara mereka ya Allah, sebagaimana mereka memelihara kami ketika kami kecil dan dulu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah suami-suami kami ya Allah, ampunilah istri-istri
bersenang begitu hati Allah. Anda kata ya Allah yang menghargai kamu maka sekali ya Allah. Maka kamu berhak mengenai ya Allah. Dan anda kata ya Allah yang menghargai. Kamu tidak mengampuni segala lagi ya Allah. Tiada lagi ya Allah. Tiada lagi ya Allah.